Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin. Faslun fi syurutis salah. Ini satu fasal pada membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan syarat sah solat. Syarat sah solat. Wa syaraitu salati qabla dukhuli fiha khamsun. Syarat-syarat sah solat itu sebelum kita masuk ke dalam solat. Bila sebut syarat, syarat tu berarti perkara yang diperlukan atau perlu dilakukan sebelum. Jadi syarat tu ialah perkara yang sebelum. Kalau rukun, perkara itu sendiri. Rukun solat, solat itu sendiri. Kalau syarat sah tu artinya sebelum solat apa yang perlu dibuat. Ada 5 perkara kena buat. Pertama, taharatu al-a'dha'i minal hadathi wan najas. Suci anggota daripada hadas dan najas. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, faslun. Ini satu fasal fi syurutis salah, pada membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan syarat-syarat sah solat. Li salati syurutun wa arkanun wa sunan. Bagi solat itu dia ada syaratnya, dia ada rukunnya dan dia ada sunat-sunatnya. Wasunanu, manakala yang sunat-sunatnya ab'adun wa hay'atun. Ada yang sunat-sunat tu ada yang ab'ad, yang berat, dan ada yang ringan. Sunat yang berat artinya diberatkan, sunat ringan artinya yang diringankan. Wa ab'adun, yang berat, yang diberatkan, wahya allati tujbaru bisujudi sahwi. Yang kalau tertinggal tujbar, dituntut, dijabarkan, boleh dikata didesak, didesak, disuruh sungguh-sungguh tapi tak ada sampai wajib kan. Didesak ke tujbar, supaya dilakukan sujud sahwi padanya. Tu kalau ab'ad, diberatkan. Wahayat, yang ringan, sunat yang diringankan. Hiya allati la tujbar bi sujudi sahwi, yang tidak dituntut, yang tidak dititik beratkan, yang tidak didesak supaya sujud sahwi. Kalau nak sujud juga haruslah, sebab dia hanya la tujbar, tidak didesak. Wa rukunu kasyarti, dan rukun pun, rukun solat itu sama macam syarat juga. Fi annahu la budda minhu, pada rukun solat itu sama macam syarat sah solat. Pada ianya adalah perkara yang mesti dilakukan. Kalau tak buat tak sah. Jadi rukun dengan syarat ni kalau tak buat tak sah. Itulah. Dari segi hukumnya sama, iaitulah tak buat tak sah. Wa yufariquhu, dan beza antara rukun dengan syarat itu bi anna asyarta huwa alladhi yataqaddamu ala salah. Bezanya rukun dengan syarat itu ialah syarat itu ialah yang terdahulu daripada solat. Sebelum solat kena buat perkara tu. Yang syarat tu sebelum solat. Wa yajibu istimraruhu fiha, dan wajib syarat itu berterusan, dia berkekalan di sepanjang solat hingga selesai. Katuhri, seperti suci daripada hadas dan najis, dan wasutri, dan menutup aurat. Jadi daripada sebelum solat sampai habis solat dia berterusan wajib. Waruknu, rukun pula, ma tashtamilu alaihi salah. Rukun itu ialah apa yang terkandung dalam solat itu. Apa yang terkandung dalam solat itu. Artinya solat itu sendiri, kalau tak ada dia bukan solat lah namanya. Kalau solat tak ada takbiratul ihram, itu bukan solat lah namanya, jadi senaman. Tak ada niat, itu pun tak ada solat namanya.
Kan rukuk, seperti rukuk kalau tak ada dia bukan solat. Macam solat dia tapi dia bukan solat. Sebab dia rukun. Wasujud wa fa kharaja bi ta'rifi syarti at-turuk katarkil kalam. Habis. Jadi kan rukuk wasujud habis. Fa kharaja, maka keluarlah daripada takrif pengertian syarat itu ialah at-turuk, perbuatan meninggalkan, seperti meninggalkan berkata-kata. Jadi perkara yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu tu, itu bukan syarat. Syarat ni yang sebelum. Kalau meninggalkan tu dah di dalam solat itu sendiri, dia bukan sebelum solat. Jadi meninggalkan berkata-kata itu falisat bi syurutin, dia bukan syarat. Bal mubtilah. Jadi perkara yang perlu ditinggalkan itu dia masuk dalam bab mubtilah, yang membatalkan lis-salah, membatalkan solat. Ka qat'in niyati, seperti memutuskan niat. Niat tu tak berterusan. Dia ada tengah-tengah solat tu dia ada niat, nanti kalau orang tu datang dia kata aku nak berhenti. Jadi dah ada niat dia nak berhenti dah, walaupun dia belum berhenti lagi, tapi dah ada niat dia nak berhenti solat, kira batal lah solat dia. Dia memutuskan niat dia, kan, walaupun belum lagi dia kata akan, pun dah kira putus dah. Begitulah contohnya. Ataupun imam tu panjang sangat, maka dia pun kata kalau imam ni tak rukuk-rukuk, baca panjang kan, kejap lagi kalau dia tak rukuk juga aku batalkan. Dah batal lah, ketika tu juga dia batal dah. Sebab dia dah ada azam untuk batalkan, maka batal lah. Kan, batal lah, sebab dia ada niat untuk membatalkan solat dia ketika sebelum selesai solat. Waqad bada'a bil qismil awal, maka musannif telah memulakan pada bahagian yang pertama. Apa bahagian pertama? Syurut, syarat sah solat. Faqala, kata musannif, wa syara'itus salati, syarat-syarat sah solat itu. Jadi syarat itu jamak syartun, wa syartu bisukunir ra, syartun. Jadi jamaknya syara'it. Lughatan dari segi bahasa bermaksud al-alamah, tanda. Alamat ni macam kita kata alamat rumah, iaitulah tanda kedudukan. Tanda kedudukan dia. Wa minhu asyratus sa'ah, di antara yang biasa digunakan syartun tu jamak, dijamakkan kepada asyrat. Biasa kita gunakan asyratus sa'ah, syarat-syarat hari kiamat. Ai alamatuha, alamat tanda-tanda hari kiamat. Macam alamat rumah, ada benda tu, itulah dia kan. Ada tanda-tandanya. Wastilahan, dari segi istilah, syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adam li dzatihi. Dari segi istilah, syarat itu bererti sesuatu yang tidak mesti. Kalau dia tak ada, maka masyrut itu tak ada. Tak semestinya bila masyrut tu tak ada, syarat itu mesti tak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Dan begitu juga tak semestinya bila syarat tu ada, tak semestinya masyrut itu, benda yang disyaratkan tu mesti ada, dan tidak juga mesti dia tidak ada. Payah sikit lah. Ini mantik. Jadi syarat tu, kalau syarat tu dari segi istilah ialah sesuatu. Kalau syarat tu tak ada, maka
masyrut pun tak ada. Bila syarat tu tak ada, masyrut dia tak ada. Contohnya masyrut tu macam solah lah contohnya. Jadi bila syarat tu tak ada, maka solat tak ada. Itu satu bahagian pertama. Bahagian kedua, kalau tak ada, tidak semestinya bila masyrut tu ada, bila syarat tu ada, contohnya syarat sah solat, syarat tu ada, syarat tu ada, tapi tidak mesti la yalzam, tidak mesti solat tu mesti ada. Bila syarat tu ada, syarat sah solat tu ada, tak semestinya solat tu mesti ada. Bila syarat tu ada, syarat sah solat ada, mesti ke kita solat? Tak semesti kan. Jadi tak semestinya solat tu wujud, dan tidak semestinya juga solat tu tak ada. Bila wuduk tu tak ada, contoh, bila wuduk tu ada kan, dia tu wujud wuduk ada, wuduk, mesti solat ke? Tak semestinya. Ataupun mesti tidak solat ke? Tidak juga kan. Jadi kalau wuduk tu dah ada, maka sukati dia nak solat ke tak nak solat ke. Begitu. Wala adam li zatihi, iaitulah pada zat masyrut itu perkara yang nak dibuat tadi. Contoh solat tadi kan. Jadi kalau ada contoh wuduk, ambil syarat sah wuduk, syarat sah solat ialah wuduk. Ambil contoh wuduk. Jadi bila ada wuduk itu, tak semestinya solat tu ada, dan tak semestinya dia tak ada pada zat solat itu sendiri, pada solat itu sendiri ya. Solat itu sendiri tak semestinya wujud, dan juga tidak mesti tidak wujud. Faham sendiri lah. Faham sendiri. Yang pentingnya bila dia tak ada, maka perkara yang nak dibuat tadi confirm tak ada. Sebab kalau buat juga tak sah. Bila tak ada wuduk, confirm tak sah solat. Tapi kalau ada wuduk, tak semestinya kita nak solat. Kita mesti solat. Tak semestinya. Nak solat, tak nak solat, ya sekati kan. Tengoklah niat dia macam mana. Habis. Wal mu'tabar min asyurut li sihhati salat. Apa yang kita nak bicara dekat sini ialah berkaitan dengan syarat sah solat qabla dukhul fiha, sebelum kita masuk ke dalam solat. Ai qabla talabus biha, sebelum kita melakukan solat itu. Khamsun, ada 5 perkara, 5 syarat sebelum nak masuk ke dalam solat. Yang pertama, taharatul a'dha' minal hadathi wan najas, suci anggota daripada hadas dan najis. Al-awwalu, yang pertama, taharatul a'dha' minal hadas, suci anggota daripada hadas al-asghar, yang kecil, wa ghairihi, dan selainnya, iaitulah hadas besar. Kalau lam yakun mutatahhiran inda ihramihi ma'a al-qudrah ala taharah, lam tan'aqidu salatuhu. Kalau tidaklah orang yang nak solat tadi tu mutatahhiran, bersuci, ketika dia takbiratul ihram kan, lau lam yakun, dia keadaannya tidak bersuci, mutatahhirnya bersuci. Ketika nak takbiratul ihram ma'al qudrah, sedangkan dia mampu bersuci, ala taharati, bersuci, mampu dia, lam tan'aqidu salatuhu, maka tidak sah solatnya. Kalau tak ada qudrah, itu lain cerita kan. Contoh dia kena penjara dia, macam orang Filipina dulu kan, kena masa zaman penjajahan kolonial. Jadi orang Islam ditangkap, penjara bawah tanah sampai mati. Jadi apa yang ada kan dalam tanah tu, jadi nak solat lah. Tak ada kudrat dia, air tak ada, arah kiblat pakaian pun tak ada, dia tunggu mati je dah. Itu mudah-mudahan diterima solatnya kan. Wa in ahrama mutatahhiran, jika dia bertakbiratul ihram dalam keadaan suci, fa in sabaqahu al hadath ghairu daimi batalat salatuhu li butlani taharatihi.
Okey. Jika dia bertakbiratul ihram dalam keadaan mutatahhir, telah bersuci kan. Kemudian fa in sabaqahu, jika takbiratul ihram tu tadi didahului oleh hadas, dia untuk masuk takbiratul ihram tadi tu dia dah mutatahhir lah, telah melakukan perkara untuk bersuci. Tapi sebelum ditakbir tu, takbiratul ihram tu, sabaqahu al-hadas, berhadas terkentut ke ataupun keluar kencing, seperti orang yang buang air kecil tu, dia tidak istibrak kan. Jadi sebelum takbir keluar dia. Jadi sabaqahu al-hadas lah. Dan dia bukan ghairu daimi, dia bukan orang jenis berpenyakit daimul hadas. Jadi kalau dia daimul hadas itu lain cerita, dia ada hukum yang tersendiri. Ini dia biasa-biasa, orang biasa. Maka kalau sabaqahu al-hadas tadi tu sebelum bertakbir, batalat salatuhu, batal solatnya, li butlani taharatihi, sebab taharahnya telah batal walaupun dia dah berwuduk. Tapi masalahnya selepas tu batal wuduknya, maka batal lah solatnya. Batal wuduknya, batal lah taharah kan. Walau salla nasiyan lil hadas asbata ala qasdihi la ala fi'lihi. Kalau dia salat lupa dia dah wuduk ke belum, maka nak tentukan dia, nak sabitkan dia dah wuduk ke belum, maka asbata ala qasdihi, disabitkan pada niat dia, pada qasad dia. Jadi kalau dia lupa, dia tanya dirinya, tanya diri dia sendiri, dia lupa tu lupa betul ke, lupa langsung ke, ataupun dia syak. Kalau syak, maka dalam kaedah fiqhiyah kata, maka jika syak, baliklah kepada kaedah, iaitulah al-yaqin la yuzal bisyak. Jadi kalau dia kata aku dah batal, rasa macam dah batal, tapi dia syak, bila syak buang syak, ambil yang yakinnya artinya tak batal lah, sebab dia batal tu dia syak, yang syak, yang batal tu, yang dia syak ialah yang batal, maka buang batal, tak batal tinggal. Begitu. Dia syak pada batal kan, pada yang batal tu, artinya ada dua, batal tak batal. Yang dia syak pada batal, buang yang batal, maka tinggal yang tidak batal. Gitulah maksudnya. La ala fi'lihi, bukan dia tengok pada perbuatan dia. Dia kata tadi aku rasa macam dah tidur, macam dah tidur pula. Bukan tengok pada perbuatan, tengok pada dia punya niat dia tu, dia punya dalam hati dia tu, qasad dia, pada qasad dia. Kalau confirm dia tidur, maka kalau tidur duduk tak batal kan, tapi kalau tidur baring batal lah. Jadi macam mana nak tengok qasad pada perbuatan? Kata kalau tidur batal kan, itu kan tengok pada perbuatan. Ialah kalau perbuatan tu jelas membatalkan, dan dia punya qasad tu memang confirm, memastikan dia memang tidur kan. Jadi dia sedar dia tu tidur, maka itu batal lah, sebab ada qasad dekat situ. Kalau dia tak sedar dia tu tidur tidak, maka yang perbuatan tu tak payah tengok. Dia sentuh perempuan kan, sentuh tidak, bukan tengok pada perbuatan tu, tengok dia sedar ke tak sedar, gitulah. Dia pasti ke tidak pasti, Allah Ta'ala alam lah. Dan wa taharatun najis. Jadi perkara yang syarat sah solat tu, pertama taharah, anggota daripada hadas,
dan najis. Wa taharah anin najis, atau taharah minan najis, suci daripada najis. Alladzi la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan. Ada ke najis yang dimaafkan? Ada najis jalanan kan, air percikan tepi jalan, apa lagi, darah kutu tu dimaafkan lah. Fi thawbihi, yang kena pada pakaiannya, au badanihi, atau pada badannya, au makanihi, pada tempatnya. Alladzi yusalli fihi, yang tempat dia solat. Tapi najis tu dimaafkan kerana sikit ataupun kerana sukarela. Contohnya taik burung kan. Kalau tempat di negara Arab tu, kalau masjid di kampung-kampung Badui tu, jadi tempat sarang burung lah. Nak buang, bersihkan macam mana taik burung tu, baru nak bersihkan dah burung berak, penuh dengan taik burung kan, dia punya musalla dia. Jadi itu najis dimaafkan lah, memang tak terbuang, tak terkawal. Sebab burung memang tu cari tempat untuk berlindung lah kan, daripada panas. Ada rumah siap lah kan, jadi sarang dia juga. Itu najis dimaafkan kerana dia umum balwa, tak dapat elak. Fala tasihhu salatuhu ma'a syai'in min dhalika, kalau ada najis tak sah solatnya. Ma'a syai'in, kalau ada sedikit sahaja pun daripada najis itu. Walau ma'a jahlihi, walaupun dia jahil bahawa najis itu membatalkan solat, tetap solatnya tak sah juga. Walaupun dia kata aku tak tahulah najis ni batal. Tahu ke tak tahu, batal juga. Ni biasa ni, orang yang kencing tak tus kan, ataupun budak-budak yang belum bersunat, tak boleh campur dengan orang dah bersunat, sebab taik palat dia tu bernajis. Jadi tak sah lah solat dia. Kemudian dia tu pun bernajis. Kalau kena dia tu tegak kan, kalau dia punya badan tu kena pada orang sedang solat, maka hukum najis tu berjangkit. Bukan kata nak diskriminasi budak-budak belum bersunat, mana hukumnya begitu. Walau ma'a jahlihi, dia jahil, tak tahu, tak boleh budak-budak tak bersunat ni. Siapa suruh tak nak belajar? Okey, bi wujudihi, dia tak tahu ada wujud najis. Budak belum bersunat ada taik palat dalam kemaluan dia tu, menyebabkan dia bernajis. Au bi kaunihi mubtilan, atau dia tak tahu bahawa najis itu membatalkan solat. Liqaulihi ta'ala, berdasar kepada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasthiyabaka fatahhir, maka pakaian kau hendaklah disucikan. Walau ra'ayna fi thawbin min man yuridu salah najasatan la ya'lamu biha lazimna ya'lamahu, lazimana ya'lamahu, bagi tahu dia. Kalau kita melihat pada pakaian orang yang hendak solat ada najis, la ya'lamu biha, yang dia tak tahu najis tu, lazimana, wajib kita ni yang nampak ni, ya'lamahu, bagi tahu kat dia. Lianna al-amra bil ma'ruf, kerana menyuruh orang buat ma'ruf, kebaikan, la yatawaqqaf ala al-asyan, tidak terbatas pada orang buat maksiat sahaja. Tapi nampak orang tu tak sah solatnya, kena bagi tahu. Jadi macam budak-budak belum bersunat tu, kena bagi tahulah. Tak boleh dia duduk tu satu saf dengan orang dewasa yang dah bersunat. Walaupun adalah puak-puak kaum tu, yang orang kaum muda tu kan, yang teriki ikut tu, dia kata cucu Nabi pun naik atas belakang Nabi. Tapi faham-fahamlah untuk mentaufikkan dalil kan. Tak ada cerita pun tentang sahabat-sahabat yang anak dia yang kecil-kecil itu dibawa ke masjid. Tak ada cerita pun. Tak ada riwayat pun sahabat-sahabat bawa anak kecil-kecil ke masjid.
Wastathna minal makan, dan dikecualikan daripada tempat. Malau kathura zaraq, daripada tempat yang najis tu, daripada tempat yang suci itu. Malau kathura zaraq, kalau tempat itu banyak tahi. Zaraq, ma kathura zarqat tuyur, tai burung. Malau kathura zarqat tuyur, zarqut tuyur, zarqu baris depan. Kalau banyak taik burung, kalau di padang pasir, ada bangunan je memang sarang burung lah. Tempat dia nak berteduh, jadi berak dia. Jadi dikecualikan kalau tempat tu banyak taik burung. Taik cicak boleh lagi kan, sebab taik cicak ni tak banyak macam burung. Fa innahu yu'fa anhu, maka kalau taik burung tu dimaafkan. Lil masyaqqati fil ihtirazi anhu, sebab susah nak jaga. Wa quyida fil matlab al afu bima idza lam yata'ammad al mashi alaihi. Wa quyida, dan dikaitkan fil matlab al afu, fi matlab bil afu, pada tuntutan dimaafkan tadi tu. Dan dikaitkan pada matlab al-afu, tuntutan dimaafkan tadi tu, bima, dengan sesuatu yang apabila lam ya ta'ammad, apabila dia tidak sengaja berjalan di atasnya. Nampak tak burung sengaja dia pijak, itu terkeluar, itu tak masuk, tak masuk. Ini yang dimaafkan tu kalau dia terpijak. Kalau sebab banyak sangat taik burung kan. Kalau di padang pasir tu, kalau musola dia, masjid ke, banyak taik burung. Nampak taik burung bersepahan, dia bukan sengaja nak pijak, dia terpaksa ada kan. Sama ada tak nampak ataupun sebab tak ada jalan lain, penuh, dah terpaksa. Ada je, maka dimaafkan. Kalau tak ada yang tu, tak dimaafkan. Wa zada ghairuhu alla yakuna rutban, dan ada tambahan oleh ulama yang lain mengatakan bahawa alla yakuna rutban, hendaklah taik burung tu bukan yang jenis basah, dah kering dah. Au rijlahu mablulah, ataupun hendaklah kaki dia yang pijak taik burung tadi tu tidak kaki yang basah. Sama ada taik tu bukan taik basah, mestilah taik tu kering, ataupun kakinya pun mesti kering. Itu kalau sebahagian ulama dia buat tambahan yang sebegitu. Al istihad inda istibahi tahiri bin najis walau istabaha alaihi tahirun wa najisun. Kalau dia ragu-ragu, istabaha, ragu-ragu, maknanya istabaha ni ada rupa, tapi ini apa benda rupa ni, ini najis ke tak najis, itu istabaha. Dia ada ragu kat situ kan. Tahirun wa najisun, ini kesan darah ke, kesan tahi ke, atau kesan gula ke, kuih ke kan, tak tahu. Min taubaini, daripada dua baju, ada kesan pada dua baju. Istahada fihi malis salah, maka dia kena beristihad pada baju tersebut untuk solat. Dia ada dua baju, satu baju tu dia ada kesan kan. Ni kesan apa tak tahu kan. Jadi dia kena istihad pada baju tersebut untuk digunakan solat. Fima zannahu at-tahir, dia kena istihad. Apa tu istihad tu, dia kena kaji, bukannya main agak-agak tu rasa-rasa, tu bukan istihad. Dia kena kaji, fikir, ingat. Ataupun kalau ada orang tanya orang, tu boleh istihad. Kalau ada orang tak nak tanya, isteri dia ke anak dia ke, dia tak nak tanya kan, tu belum istihad lagi, dia kena tanya. Yang hingga zon dia, kesangkaannya mana satu yang suci, itu yang dia ambil untuk solat. Okey, dia tak boleh main rasa-rasa. Ni tak tahu mana satu, entah ambil, tak boleh. Kalau dia ragu,
Ada 2 baju tapi dia rasa macam satu ni dah kena kencing, tapi mana satu dia wajib istihad. Dia cium-cium ke apa, dia tanya ke, dia ingat-ingat ke, wajib. Fa idza shalla bil ijtihad thumma hadarat salah al ukhra lam yajid tajdida al ijtihad. Bila dia dah bersolat dengan berijtihad, contoh ijtihad pada baju tadi lah, thumma hadarat salatun ukhra, kemudian datang solat yang berikutnya, contohnya antara Zuhur dengan Asar. Zuhur tadi dia dah ragu kan, dia ambil satu yang dia dah ijtihad, syaratnya ijtihad dulu. Kemudian solat Asar tak perlu ijtihad dah, dia sekali ijtihad dah, ambil yang dia dah pakai Zuhur tadi, tak perlu ijtihad baru. Lam yajid tajdid ijtihad, tak perlu ijtihad baru, kan, ambil yang dia Zuhur, dia pakai Zuhur tadi. Wa yu'fa amma usira al-ihtiras anhu ghaliban, dan dimaafkan najis yang usira ihtiras, yang sukar untuk dihindari daripadanya secara ghalibnya, secara ghalib, secara kebiasaan. Biasanya memang susah lah nak dihindari. Min tini syari'i najisin, contohnya macam tanah tepi jalan yang bernajis. Kalau orang dulu dia kenderaan dia binatang, jadi banyak binatang lalu kat tengah jalan tu, jadi banyak binatang lalu, banyak tai bila hujan biasa kan penuh air tu. Min tini syari'i najisin yaqinan li usri tajannubihi, yakin memang kompon dah apa tu, air berenang dekat tai kan. Jadi yu'fa anhu, dimaafkan li usri tajannubihi, sebab susah nak dia nak lalu mana lagi. Itulah jalannya pun nak pergi masjid, nak pergi lalu lalang kan, itulah jalannya pun nak ke mana lagi. Tapi apa ni, najis banyak kan, lepas tu hujan pula tu, jadi dimaafkan. Itu satu. Wa andamin, begitu juga dengan darah dimaafkan juga. Nahwa boleh, nahwu pun boleh. Jadi nahwa baraghisin, seperti darah kutu. Baraghis ni kutu babi biasa orang kita kata kutu babi kan, kutu besar, biasa menggigit pada kulit. Wadamamil ka qummal, dan darah damamil, dumal, seperti kutu rambut dumal ni darah bengkak, darah sikit darah sikit, seperti darah kutu rambut. Kutu babi yang pada rambut. Ini kutu babi yang pada selain di rambut, baraghis. Pijat-pijat pun baraghis sangat. Okey. Jadi darah pada baraghis dan kumal ni tadi dimaafkan sebab sedikit. Wa anda dami fasad wa hijamin bi mahallihima, begitu juga dimaafkan dam darah fasad. Fasad ni rawatan dengan membelah pembuluh darah biasa pada kaki kan. Pembuluh darah tu dibelah pada kaki dengan syarat orang pakai urat lah. Kalau tidak, orang tak tahu mana satu pembuluh, mana satu salur nadi kan. Jadi salur pembuluh tu bila dibelah, keluarlah darah penyakit yang biasanya ada warna kuning, warna putih dalam darah tu kan. Dan darahnya tu tidak memancut. Tapi ada orang dia belah salur nadi, memancut darahnya. Itu bukan darah penyakit, itu darah membunuh orang. Okey. Kalau memancut darah itu bukan pembuluh, itu darah salur nadi. Jadi fasad ni belah pembuluh darah. Sebab banyak racun, banyak kolesterol tersangkut dekat salur pembuluh,
maka dibelah untuk dibuang racun-racun pada pembuluh darah tersebut. Wa hijamin, dan berbekam, darah fasad dan darah bekamnya tadi adalah najis yang dimaafkan bi mahallihima, selagi mana dia berada di tempatnya. Tapi kalau dah pindah tempat, menitik sana sini, ataupun dia palit sana sini, maka najislah juga kan. Wa an rausi zubabin, begitu je dengan tahi lalat. Banyak lalat tu hinggap satu tempat jadi hitam benda tu kan. Sebab tahi lalat tu kan hitam. Kalau dia hinggap dekat ikan masin ke, kalau banyak tu hitam ikan tu dengan tahi lalat. Jadi itu dimaafkan. Wa in kasura, sekalipun dia banyak. Wa in kasura ma dzikir, sekalipun banyak najis tadi tu yang telah kita sebut tadi. Jadi darah barawis dan kumal pun banyak pun kalau dekat sini dimaafkan juga. Walau bin tishari uruqin, walaupun dia akan berpindah ke tempat lain. Intishar ni tersebar, berpindah ke tempat lain dengan cara uruk, dengan dibawa oleh peluh. Binti syarung uruk, disebarkan oleh peluh kan, di umumil balwa. Jadi darah-darah tadi tu dan juga tahi lalat tadi tu dimaafkan, walaupun dia dah dipindahkan oleh peluh kita, ikut peluh, li umumil balwa, kerana dia umum balwa. Umum balwa ni ialah najis yang susah dielakkan, tak boleh nak kawal. Li umum al balwa bidzalika, yang demikian itu. Li anna in kasura la in kasura bi fi'lihi, bukan dengan sebab banyaknya benda-benda yang kita dah sebut tadi tu dengan sengaja dia buat. Kan contohnya darah barawis ni, kita tepuk dia, kita buat ni kan, sekali ada 20 ekor. Jadi darah dia banyak. Kita tepuk dia, pecah dia punya tu penyimpan darah tu, jadi kena pakaian. Sama dengan nyamuk lah. Jadi kalau 20 ekor, banyak lah. Itu akibat perbuatan kita, tidak dimaafkan. Tapi yang dimaafkan tu kalau dia keluar sendiri darah tu kan, itu dinamakan umum balwa. Wa an qalili damin ajnabiyyin, begitu juga dimaafkan tentang darah ajnabi yang sedikit. Darah sama ada dam ajnabi ni darah orang kena pada kita, ataupun darah selain daripada darah kita lah, ataupun darah kita juga dah berpindah tempat, maka itu dinamakan dam ajnabi. Contohnya darah tu dah terpercik ke anggota lain, kan, terpercik, mengalir tak apa, ini masalah terpercik, itu dah kira dam ajnabi ya. Sedikit pun kira najis juga. La an qalili damin, tapi tidak bernajis darah yang sedikit. An qalili damin ajnabi, kalau darah yang sedikit, darah ajnabi yang sedikit dimaafkan. Qalili damin ajnabiyyin, darah ajnabi macam tadi percik tu, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan. Darah orang lain pun terpercik sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak tidak dimaafkan. La an qalili damin nahwi kalbin, tapi tidak dimaafkan darah sedikit darah seperti darah anjing, itu tidak dimaafkan. Li ghalzihi, sebab dia najis mughallazah, najis berat, walaupun darahnya sedikit pun najis juga. Wa qaddami fima dzukir qaihun, dan hukum najis dimaafkan tu sama dengan darah
Seperti dulu kita dah bicarakan sebelum daripada ni, yang darah sikit, darah banyak, darah kutu, darah bekam tu semua tu, sama hukum dia tu dengan qaih. Qaih ni muntah. Muntah pula. Qaih ni nanah. Qaih itu muntah kan. Qaih ni nanah. Jadi nanah pun sama juga. Sikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Wasadidin, qaihun wasadidun wa ma'u quruhun lahu rih. Dan sadid ni nanah juga, tapi nanah macam orang kena penyakit penyakit yang lebih teruk lagi daripada bisul lah. Yang anggota dia membusuk tu kan, tu keluarlah sadid kat situ. Nanah yang berbau busuk tu sadid. Kalau qaih ni nanah biasalah. Sadid ni nanah bau busuk. Wa ma'u quruh, dan juga air nanah yang lahu rih, yang ada berbau busuk kan. Jadi kalau bisul keluarlah qaih. Habis qaih, habis nanah dia tu keluar air dia kan. Air dia tu bau busuk. Itu pun kalau sikit dimaafkan. Sama hukum dia dengan darah kan. Bukan sedikit. Itu pun kalau banyak pun dimaafkan. Kalau banyak dimaafkan dengan syarat bukan kita yang menggatal-gatal, menekan-nekan, bukan dengan perbuatan kita lah, dia keluar sendiri. Keluar sendiri. Okey. Kan? Keluar sendiri. Tapi kalau kita menekan-nekan tu, keluar banyak dengan perbuatan kita, maka hukumnya tu najis lah kan. Berbeza dengan bekam. Bekam dia keluar tu sebab ada tekanan pada mangkuk bekam tu. Jadi dia ibarat keluar sendiri jugalah. Sama dengan fasad. Fasad tu kita belah dia keluar sendiri juga. Bukan kita yang menekan-nekan dia. Bukan perbuatan kita, bukan perbuatan kita kan. Sebab itulah dia dimaafkan walaupun darahnya banyak. Dengan syarat dia tak pindah berkata-kata tempat. Di tempat dia je. Dah pindah tu najis. Bekam dan fasad. Okey. Habis. Walau salla binajisin ghairi ma'fuwin anhu, kalau dia bersolat ada najis yang tidak dimaafkan padanya, lam ya'lamhu, tapi dia tak tahu najis itu, au alimahu, ataupun dia tahu thumma nasiya, tapi lupa. Dia solat dengan bernajis tapi dia tak tahu, ataupun dia tahu tapi lupa. Fasalla, kemudian dia terus solat sebab dia lupa. Thumma tadhakkara wajabat i'adatu. Kemudian dia teringat, alamak, aku tadi solat ada najis kan. Jadi teringat dia, ataupun ada tanda nampak, pakaian aku ada najis rupanya. Wajabat i'adah, wajib dia ulang solatnya semula. Wa yajibu i'adata kulli solatin, dan wajib juga mengulang semua solat tayaqqana fa'luha ma'an najis, yang dia yakin telah melakukannya dalam keadaan ada najis. Ni biasa pada orang yang kencing dia tak tus kan. Jadi dulu tak tahu, masa tengah sujud rukuk terasa macam keluar kencing. Bila dia berasa banyak kali, kena kira balik lah berapa kalinya tu, dan qada sampai dia rasa yakin dah habis. Bi khilafi mahtamala huduthuhu ba'daha, berbeza keadaannya kalau dia ihtimal ada kemungkinan najis itu wujud selepas solat. Dia kalau kata rasanya ada kesan tai cecak ke kan, ini rasanya lepas solat, sebab tadi aku dah check dah tempat-tempat ni semua, sebelum solat semua dah clear, tapi lepas solat tengok ada tai cecak. Kalau dia yakin
itu selepas solat, maka itu tak perlu ulang solat. Kan? Dia tengok tapak kaki dia tak cecak, contoh Jadi kalau dia yakin dia pijak tu selepas solat, maka tak perlu qada. Kalau dia yakin sebelum solat, wajib qada atau ulang semula. Tak qada pun ulang semula, waktu masih ada. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akan datang kalam ala sitrul aurati wa bayanuha.